Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang ibu, Rosita, yang dikenali sebagai Kak G, melalui dugaan terbesar dalam hidup apabila dua orang anaknya, Alia Maisara dan Azri Daniel, dipercayai terkena buatan individu yang tidak bertanggungjawab. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Kak G memuat naik kisah mengenai anak-anaknya yang menderita hampir separuh nyawa, sekaligus memohon doa orang ramai agar dua beradik tersebut diberikan kesembuhan. Anaknya Alia berusia 15 tahun berkelakuan pelik dan bertindak di luar jangkaan seperti merangkak dan memanjat dinding rumah selain meracau akibat dirasuk dalam kejadian dipercayai di rumah mereka di Kota Baru, Kelantan. Tidak cukup dengan itu, gadis yang dipanggil adik turut memuntahkan rambut serta beberapa lagi perlakuan aneh ketika dirasuk. Manakala bagi Azri pula, selain disihir, remaja berusia 17 tahun itu turut mengalami masalah buah pinggang kronik dan memerlukan rawatan rapi di sebuah hospital yang dijaga oleh bapanya. Menurut Kak G, kejadian tersebut adalah realiti dan percaya bahawa ia angkara khianat oleh individu tertentu yang tergamak melakukan perbuatan terkutuk itu demi melihat orang lain menderita. Yang paling menyedihkan, anak sulungnya juga dikatakan telah meninggal dunia akibat menderita sakit yang sama. Berusaha untuk memulihkan keadaan anak, Kak G mendapatkan rawatan dengan seorang perawat yang digelar sebagai ustaz berasal dari Perlis. Menurut Kak G, apabila anaknya dirasuk, ustaz tersebut menanyakan siapa tuannya. Jadi anaknya menyebut nama si Polan di dalam sebuah video yang dirakam. Kak G mengaku terkejut nama yang disebut adalah ahli keluarganya sendiri dan mengaku pernah bergaduh dengannya. Kak G meluahkan perasaan di laman Facebooknya tentang penemuan mengejutkan itu. Kemudian pada waktu itulah, menurut Kak G, ustaz tersebut meminta untuk melihat gambar orang yang disebut oleh anak Kak G ketika dirasuk. Namun apabila Kak G mempersoalkan niat ustaz tersebut untuk buat apa, ustaz itu membalasnya dengan mengatakan untuk tengok sahaja. Kak G kemudian telah berkongsi gambar yang diminta melalui WhatsApp. Bagaimanapun dakwaan yang itu perbuatan ahli keluarga yang namanya disebut mengundang rasa kurang senang dalam kalangan keluarga memandangkan ianya adalah fitnah. Bagi menjawab persoalan netizen, seorang wanita dikenali sebagai Rohayu Ramli yang juga merupakan adik kepada Kak G tampil berkongsi kisah sebenar bagi membersihkan nama mereka. Jelasnya tuduhan tersebut merupakan satu fitnah. Menurut Rohayu, budak yang telah dirasuk itu menyebut nama suaminya sendiri dengan jelas melalui video. Setelah mengetahuinya, dia bertanyakan perkara itu kepada suaminya, namun suaminya menafikan dan mereka suami isteri menangis kerana tidak menyangka keluarga mereka sendiri sanggup untuk menuduh mereka melulu tanpa apa-apa bukti. Ujar Rohayu, selepas mendapat tahu nama suaminya menjadi individu yang bertanggungjawab akan sihir tersebut, dia mengambil keputusan untuk membuat panggilan kepada kakaknya. Namun kakaknya dipercayai tidak mahu berbincang dan pelawaan untuk datang ke rumahnya juga ditolak. Susulan daripada itu, wanita ini mengambil keputusan untuk membuat laporan polis berikutan nama suaminya yang dipercayai telah tercemar. Pada mulanya wanita ini hanya mahukan kedua-dua pihak berbincang secara baik, namun tiada sebarang kerjasama yang diberikan oleh Kak G. Ini disebabkan suaminya adalah seorang penjawat awam. Apabila video menyebut nama suaminya tersebar, bermaksud dia akan menanggung malu. Menurutnya juga, mereka kasihan terhadap apa yang berlaku kepada kedua-dua anak saudaranya itu. Rohayu menjelaskan dia pernah memberikan bantuan mendapatkan dana bagi merawat mereka. Tambah Rohayu, dia sangat mengenali anak saudaranya dan mereka mungkin mengalami gangguan emosi. Rohayu juga berkata anak Kak G yang nombor 3 dan nombor 4 sememangnya sakit serta memerlukan bantuan dan dia pernah menolong Kak G untuk mendapatkan bantuan dan dana, iaitu memanjangkan isu ini kepada akhbar. Menurutnya, dia menolong kakaknya sehingga mendapat bantuan daripada semua pihak. Dalam pada masa yang sama juga, Kak G juga telah memanggil pakar perubatan Islam terkenal. Ketika inilah perbuatan ustaz dari Perlis itu terbongkar apabila ustaz tersebut tertinggal bagnya ketika mereka membuat rawatan. Perawat-perawat ini tertanya-tanya tentang pemilik beg itu dan membukanya.
Mereka terkejut apabila terdapat gambar-gambar ahli keluarga Kak G dan kesan tusukan jarum pada setiap gambar tersebut. Apabila perawat itu memanggil ustaz tersebut, ustaz itu mengaku yang itu adalah begnya, dan ketika inilah dikatakan salah faham timbul apabila disangkakan Kak G menghantar semula sihir kepada adiknya itu melalui ustaz tersebut. Bercerita mengenai video tular memaparkan gambar dirinya yang digunakan oleh seorang perawat untuk menghantar semula sihir, Rahayu berkata dia reda jika itu cara terbaik untuk membuktikan kebenaran. Ini kerana dia pernah mencabar kakaknya jika betul barang ini suaminya yang hantarlah balik dan dia sanggup untuk memutuskan hubungan suami isteri. Rahayu juga menjelaskan walaupun difitnah sedemikian rupa, namun dia sudah pun memaafkan individu tersebut dan menyerahkan perkara ini kepada pihak polis bagi tindakan selanjutnya. Suaminya juga telah memaafkan individu terbabit sambil meninggalkan pesanan kepada keluarga itu untuk muhasabah diri. Susulan penemuan gambar tersebut, menurut Kak G, dia tidak tahu bahawa perawat dari Perlis itu akan mencetak gambar-gambar individu yang disebut anak semasa dirasuk. Dia meminta gambar dari Kak G dengan alasan untuk tengok, tetapi sebaliknya pula yang jadi. Menurut Kak G, dia hanya menyedari kaedah cucuk jarum yang digunakan oleh perawat itu selepas salah seorang anaknya menunjukkan satu video yang memaparkan gambar-gambar ahli keluarganya yang telah dicetak. Kak G mengakui sangat terkejut dengan tindakan perawat berkenaan. Jelasnya lagi, dia pernah memberitahu ustaz berkenaan bahawa cara rawatannya secara tidak langsung akan membuatkan ramai orang menyalah anggap dengan perbuatan syirik. Namun ustaz tersebut meminta supaya Kak G tidak mempersoalkan cara rawatannya. Menurut Kak G, demi kesembuhan anaknya, dia hanya terima siapa yang datang nak merawat anaknya tanpa menyiasat siapa dia sebenarnya. Cuma ustaz ini ada berkata kepadanya bahawa dia mendapat ilmu di Mekah dan ada kebolehan untuk melihat semua perkara. Berasa sangat kecewa kerana dituduh Kak G mendakwa perawat itu ada menyatakan hasrat untuk membawa adik mendapatkan rawatan di Perlis. Sebelum itu, adik dikatakan telah dibawa ke homestay dan dia membenarkannya tanpa berfikir panjang. Dalam kesempatan itu, Kak G berharap agar orang ramai yang tidak tahu perkara sebenar supaya tidak menuding jari menyalahkan dirinya, namun kurang senang dengan tindakan beberapa pihak yang menuduh dia punca semua ini berlaku. Katanya mereka membuka aibnya dalam live, memberitahunya kena kifarah. Bagi Kak G, tidak perlu cakap yang dia terkena kifarah kerana hanya Allah boleh tentukan. Tak perlu jatuhkan hukuman dosa pahala orang lain dalam live. Dia juga memohon maaf kepada seluruh ahli keluarga yang terlibat di dalam konflik ini dan berharap ianya dapat diselesaikan dengan segera dan kesihatan anaknya kembali pulih. Bagi mereka yang tidak pernah merasai pengalaman disihir, memang amat sukar untuk mempercayainya, tetapi ini benar-benar boleh berlaku. Bagi yang pernah merasainya, memang azab untuk menanggung dan bukan mudah untuk pulih darinya. Bahkan pengalaman merasainya tidak akan mampu dilupakan sepanjang hayat. Bagi pendapat kami pula, perkara ini boleh jadi, namun kejadian ini lebih berpunca dari orang yang suka mengambil kesempatan dari kesusahan dan kesempitan orang lain. Mereka ini dengan mudah mendapatkan sesuatu kelebihan tanpa memikirkan nasib mangsa yang benar-benar inginkan penawar dalam kesusahan mereka. Dalam perkara ini, Kak G yang inginkan kesembuhan untuk kedua-dua anaknya telah menjadi mangsa kepada pihak yang inginkan keuntungan semata-mata dengan membuat live video semasa rawatan. Jadi tolong hentikan sikap sebegini, kerana jika mendapat kelebihan sebegitu di dunia ini, belum tentu boleh dibawa ke akhirat. Bahkan fikirlah apa hukuman yang didapati di akhirat kelak. Tetapi bagi si mangsa pula, iaitu Kak G, kesilapannya adalah menonjolkan keadaan keluarga dengan terperinci di dalam media sosial. Cukuplah sekadar memberitahu anak tidak sihat dan minta didoakan oleh orang ramai untuk diberikan kesembuhan oleh Allah. Untuk makluman, ustaz ini telah pun ditahan oleh pihak polis untuk siasatan. Namun rujuk video sebelum ini mengenai akta jenayah sihir perlu atau tidak ianya diwujudkan. Sekian.